Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tuqrimuni binuril fahmi wa tudihuli ma ashkalat hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'alamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat menyambung semula perbahasan kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50, masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu majoriti umat Islam. Kerana sebelum ini kita telah pun membincangkan, membahaskan, iaitu memelihara kebersamaan dan kerukunan agar kita itu tidak berpecah belah dan agar kita itu senantiasa mengikut jalan yang dipelopori oleh ulama-ulama kita, iaitu mengikut jalan Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar-benarnya. Kerana apabila kita memahami tentang siapakah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita merujuk kepada kitab Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin yang telah pun dikarang oleh Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi rahimahullah ta'ala, yang menyebutkan iza utlikal ahlus sunnati wal jama'ati fal muradu bihim al-asyairah wal maturidiyah. Jika diitlakkan, digunakan lafaz as-sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan dengan mereka ialah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka dengan itulah di dalam mengambil mazhab tauhid akidah, kita berpegang kepada mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kata al-jamaah dalam hadis yang menceritakan tentang Ahlussunnah wal Jamaah memiliki pengertian dan maksud as-sawab al-azam, iaitu majoriti umat Islam. Ini bertetapan dengan apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajmi'u ummati 'ala dhalal. Umat aku tidak akan berhimpun di dalam kesesatan. Jadi kita mengikut as-sawad al-azam, majoriti alaikum bisawa dil azam. Maka hendaklah kita mengikut majoriti umat Islam. Maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah aliran yang diikuti oleh majoriti umat Islam. Pengertian ini sesuai dengan makna jamaah secara bahasanya, iaitu jamaah mesti ramai, yakni sekumpulan apa saja yang berjumlah ramai. Maka itulah yang disebut al-jamaah. Adadu kulli syai'in wa kasratuhu, iaitu semakin besar jumlah pengikutnya, semakin kuat makna jemaah di dalamnya. Semakin ramai, semakin kuatlah kumpulan itu. Jadi pengertian ini sesuai dengan banyak hadis, antara lain hadis yang berbunyi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala yaqulu, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, aku mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Tidak akan berhimpun umat baginda Nabi SAW di dalam kesesatan. فَإِذَا رَأَيْتُمْ اِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْعَظَمِ. Oleh kerana itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah golongan majoriti. Kerana terdapat banyak berlaku perselisihan di kalangan umat Islam, apatah lagi dengan berbagai-bagai ideologi, dengan berbagai-bagai fikiran, berbagai-bagai firqah, yang mereka juga mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, tetapi sebenarnya mereka terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah kerana tidak mengikut majoriti yang ulama ataupun umat Islam yang memegang kepada konsep ahli sunnah wal jamaah. Maka hadis ini menyampaikan satu pesanan yang sangat penting kepada kita, bahawa ketika perpecahan, berlaku perselisihan antara berbagai aliran merebak di tengah-tengah umat Islam. Contohnya akhir zaman ini, begitu banyak aliran-aliran yang merebak sekarang ini. Maka Nabi SAW memerintahkan umatnya agar mengikuti al-sawab al-azam, iaitu golongan majoriti, kerana al-sawab al-azam ini yang akan menjadi satu-satunya al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Bukankah baginda Nabi SAW mengatakan hanya satu golongan saja yang akan masuk ke dalam syurga? Yang ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man hum? Siapakah satu golongan itu? Maka Rasulullah mengatakan al-jamaah, iaitu al-jamaah ini satu kumpulan yang berpegang kepada majoriti ulama dan umat Islam. Maka as-sawad al-azam inilah yang akan menjadi satu-satunya firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Sedangkan kelompok-kelompok minoriti akan menjadi al-firaq al-halikah, yakni golongan-golongan yang cilaka. Dalam konteks ini, Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi Ad-Dahlawi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama ahli hadis dan ulama fiqh mazhab Hanafi yang berketurunan India, ketika dia menyebut tentang ataupun mengomentari hadis as-sawab al-azam tersebut, lalu dia mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, fa'alaikum bisawadil a'zam, ay jumlatin nasi wa mu'azzamihim alladhi yajtami'una ala ta'ati sultan wa sulukin najawil mustaqimi kadha fil majma'i fahadzal hadithul mi'yarun azimun la ahli sunnah li ahli sunnati wal jama'ati syakarallahu sa'yuhum fa innahum humus sawadul a'zam wa dhalika la yajtahu ila burhan fa innaka law nazarta ila ahlil ahwali bi ajma'ihim ma'a annahum ithnani wa sab'una firqatan la yablughu adaduhum usyuru ahli sunnah. Baik. Maka kata Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi Ad-Dahlawi, sabda Nabi ikutilah as-sawad al-azam, maksudnya kebanyakan dan majoriti manusia yang menjaga kebersamaan, kerukunan, dengan mentaati penguasa, iaitu mentaati sultan, penguasa, dan mengikuti jalan yang lurus. Demikian keterangan dalam kitab Al-Majma'. Hadis ini merupakan
sesuatu yang agung bagi ahli sunnah wal jamaah, iaitu tonggak bagi ahli sunnah wal jamaah. Semoga Allah SWT membalas usaha mereka, kerana mereka lah golongan majoriti. Hal tersebut tidak perlu kepada pembuktian, kerana apabila kamu melihat ahlul ahwa seluruhnya, meskipun mereka 72 aliran yang dikatakan firqah yang akan masuk ke dalam neraka wasat, ini firqah iaitu 72 golongan yang dikatakan wasinna tawasamuna finnar, 72 golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Jumlah mereka tidak sampai 10% dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila dihimpunkan 72 golongan itu yang mengikut jalan firqah yang sesat, firqah yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, maka dihimpunkan tidak sampai 10% kalau nak dibandingkan dengan ahli sunnah wal jamaah yang mengikut mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Jadi paparan ini memberikan kesimpulan bahawa golongan selamat adalah golongan majoriti. Pengertian ini sesuai dengan mazhab Imam al-Asy'ari dan mazhab Imam al-Maturidi, Abu Mansur al-Maturidi. Kerana dalam realiti yang ada kini, mazhab tersebut diikuti oleh majoriti kaum muslimin seluruh dunia, daripada dulu sehinggalah sekarang. Di samping itu, hadis tersebut juga menunjukkan terhadap erti keharusan mengikuti mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kerana mengikutinya berarti mengikuti majoriti kaum muslimin. Dan keluar daripada mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi berarti keluar daripada majoriti kaum muslimin. Maka itulah 72 golongan yang dikatakan bukan tergolong di kalangan yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Mereka terkeluar. Baik fahaman Qadariyah, fahaman Jabariyah, fahaman Syiah, fahaman Wahabiyah. Ini semua terkeluar daripada lingkungan ataupun dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kerana mereka tidak layak untuk memakai nama ahli sunnah wal jamaah itu, kerana mereka mengasingkan diri dan tidak mengikut majoriti umat Islam. Jadi apabila mereka terkeluar, mereka inilah golongan yang dikatakan kalau dihimpunkan tak sampai 10%, baik Syiahnya, Khawarijnya, Mu'tazilahnya, Murjiahnya, Najariyahnya, Jabariyahnya, Wahabiyahnya, yang membawa fahaman tasbih dan tajsim. Itu terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mereka mengatakan mereka ahli sunnah wal jamaah, tetapi apa buktinya? Tidak ada bukti untuk menunjukkan mereka ahli sunnah wal jamaah, kerana mereka terkeluar disebabkan mereka mengasingkan diri dan terkeluar daripada majoriti umat Islam. Dalil yang ketiga, di antara kriteria dan ciri khas ahli sunnah wal jamaah adalah ulama-ulama mereka berperanan sebagai yang menyebarkan ilmu. Mereka berperanan menyebarkan ilmu agama dan rujukan kaum muslimin dalam setiap generasi. Maka dengan itu dalam hal ini Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala berkata, qala Syihabul Khafaiyun rahimahullah ta'ala
fi nasimir riyad. Ya. Wal firqatun najiyatuhum ahlus sunnati wal jamaah wa fi hasyati syanawani ala muhtaril ibn abil jamrah hum Abul Hasan al-Asy'ari wa jama'atu al-sunnati wa a'immatul ulama dan Allah Ta'ala ja'alahum hujjatan ala khalqih wa ilaihim tabrukul amatu fi dinihim wa humul mu'aniyu nabi qawlihi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakasalam inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Asyihab Al-Kafaji rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Nasim Al-Riyad fi syarah As-Sifah Aqadiyat, golongan yang selamat hanyalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam catatan yang telah ditulis oleh Al-Imam Asy-Syanawai atas Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah terdapat keterangan mereka Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan para pengikutnya yang merupakan Ahlussunnah dan pemimpin para ulama. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka sebagai hujah atas makhluknya dan hanya mereka yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam urusan agama. Mereka yang dimaksudkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Jadi penjelasan daripada Kiai Hashim Asy'ari ini sangat sesuai dengan hadis yang telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebagaimana hadis an Ibrahim Na'uzri radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Ibrahim Al-Uzri radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamilu hadzal ilmu min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tariful ghali wa intihalul mu'tili wa ta'wi lal jahilin. Ilmu agama ini akan disebarkan oleh orang-orang terbaik dalam setiap generasi. Mereka akan membersihkan ilmu agama daripada pemalsuan kelompok yang ekstrim, kebohongan mereka yang bermaksud jahat dan penafsiran mereka yang bodoh. Itulah golongan ekstrim yang mereka itu sampaikan mengkafirkan umat Islam yang bertabaruk, yang bertawasul, ataupun yang membaca selawat-selawat di dalam kitab selawat, seumpama membaca kitab Al-Bazanji, kitab Maulid Dibai, kitab Maulid yang lain-lain. Begitu juga mereka itu seringkali memecah belahkan umat Islam dengan perkara-perkara khilafiyah, sehingga kan menuduh umat Islam ini membawa kesesatan ataupun membawa ajaran yang baru, sedangkan ia segala yang dilakukan oleh umat Islam itu terpayung dengan hukum hakam. Baik. Dan diperakui oleh para ulama majoriti. Kalau di negara kita golongan mereka minoriti, golongan Wahabi minoriti, tak ramai dia. Syiah begitu juga. Tetapi perlu kita berhati-hati. Daripada minoriti itu, kalau kita tak mengaji akidah, tuan-tuan, kalau kita i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah, ataupun kita tak mantap dalam menguasai ilmu sifat 20 ini, ataupun kita mengambil
ringan tentang pengajian akidah, kita takut kita juga akan mengikuti jalan mereka-mereka yang sesat ini. Seumpama golongan Wahabiyah, golongan Syiah, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya. Apatah lagi di akhir zaman ini dengan golongan pluralisme, golongan liberalisme, golongan liberal, golongan pluralisme yang menyamaratakan semua agama dan sebagainya. Ini yang banyak berlaku di akhir zaman ini, perpecahan demi perpecahan yang membawa kepada kesesatan. Maka kita ikut majoriti ulama. Baik. Jadi hadis yang disebutkan tadi itu bahawa ajaran agama Islam ini akan disebarkan dari generasi ke generasi oleh golongan terbaik di kalangan ulama yang selalu berperanan memelihara keaslian dan kemurnian agama dengan cara membersihkan ajaran agama daripada pemalsuan kelompok yang ekstrim. Banyak kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, seumpama kitab Al-Ibanah yang dikarang oleh Imam Abu Hasan Al-Syari telah pun dipalsukan oleh golongan Wahabi. Ini banyak berlaku. Begitu juga dengan kitab-kitab tafsir ataupun kitab-kitab hadis yang mereka itu memalsukan kitab-kitab tersebut. Baik. Kebohongan kelompok yang bermaksud jahat dan penafsiran orang-orang yang bodoh. Kerana mereka itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara literal. Secara literal, yang akhirnya membawa kepada fahaman, tajsim dan tashbih. Dan menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Jadi hadis tadi itu memberikan pengertian bahawa para ulama yang berperanan menyebarkan ilmu agama dan menjaga kemurnian ajarannya adalah golongan yang terbaik. Timbul persoalan dekat sini di antara sekian aliran yang ada. Golongan manakah yang para ulama'nya berperanan sebagai penyebar ilmu agama dan penjaga kemurnian ajarannya? Jawapan terhadap persoalan tersebut adalah majoriti ulama' yang mengikuti mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi yang kita pegang di negara kita ini. Itu majoriti. Al-Hafiz Ibn Asakir rahimahullah ta'ala berkata, wa aksarul ulama'i fi jami'il aqtari alaihi ay ala mazhabil Asy'ari wa immatul amsari fi sairil a'sari yad'una ilaihi wa muntahiduhu humul ladhina alaihim madarul ahkami wa ilaihim yarja'u fi ma'rifatil hilalil wal harami wa humul ladhina yuftuna an-nasa fi si'abil masaili wa ya'tamidu alaihimul khalqu fi isda'il muskilati wan nawazil. Wahal minal fuqaha minal hanafiyah wal malikiyah wal syafiyah illa muwafiqun lahu aw muntasibun ilaihi aw radin bihamidin sa'ihi fi dinillah. Baik. Al-Hafiz Ibn Asakir mengatakan majoriti ulama di seluruh daerah mengikut Al-Asy'ari. Para imam berbagai kota dalam setiap masa mengajak kepada mazhabnya. Para penganutnya adalah mereka yang memegang ataupun yang mengendalikan hukum-hukum agama dan menjadi rujukan dalam mengetahui halal dan haram. Mereka yang memberikan fatwa kepada manusia dalam soal-soal yang rumit. Umat Islam berpegangan dengan mereka dalam penjelasan berbagai problem dan persoalan yang dibangkitkan. Para ulama fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i pasti setuju dengannya.
dan menisbahkan diri kepadanya, atau rela dengan usahanya yang terpuji dalam membela agama Allah. Jadi dalam realiti yang ada, akidah yang dibawa oleh Imam Al-Asy'ari telah diikuti secara majoriti oleh para ulama yang bermazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan kelompok yang utama dari penganut mazhab Hambali, Fudala Al-Hanabilah. Jadi majoriti empat mazhab mengikut juga cara macam tu. Dalil yang keempat, golongan yang selamat Al-Firqah An-Najiyah di antara sekian banyak aliran yang ada adalah golongan yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahawa orang yang berjihad untuk mencari keredaan Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya hidayah dan petunjuk. Dan Allah akan selalu memberinya pertolongan dan ma'unah di dunia serta pahala dan keampunan di akhirat. Berkaitan dengan jihad tersebut, para ulama memberikan makna jihad dalam agama dengan dua tafsiran. Yang pertamanya, jihad dengan perdebatan ilmiah menghadapi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, dengan tujuan menegakkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan. Perdebatan yang berlaku ini adalah untuk menegakkan kebenaran, selalu dimenangi oleh ahli sunnah wal jamaah yang bersangkut paut dengan ilmu fiqh, usul fiqh, teologi, baik perdebatan secara dialog dalam forum terbuka ataupun perdebatan secara tulisan melalui karya tulisan ilmiah. Jadi pasti akan ada di kalangan para ulama akan menjawab kebohongan, kekeliruan yang dibawa oleh golongan-golongan sebegini. Maka dengan itu lahir cetakan-cetakan ulama-ulama kita yang menjawab perkara-perkara yang batil, contohnya yang dibawa oleh golongan Syiah, yang dibawa oleh golongan Wahabiyah, bagi menjawab setiap kekeliruan yang mereka bawa, ataupun diadakan dialog secara terbuka dan sebagainya. Jadi keduanya, iaitu jihad dengan peperangan menghadapi musuh-musuh agama yang ada di berbagai perbatasan negara-negara Islam. Dalam hal ini, peranan ahli sunnah wal jamaah sangat dominan. Hal tersebut berbeza dengan aliran-aliran seperti Syiah, Khawarij, Wahabiyah dan lain-lainnya. Dalam catatan sejarah, setiap pedang yang dihudus oleh aliran-aliran sebegini pasti untuk membunuh kaum muslimin di negeri-negeri ataupun di negara-negara muslim. Kita lihat, seumpama mereka yang mengikut ajaran Wahabiyah, mereka itu ada di kalangan mereka itu menjadi korban dengan bom berani mati membunuh umat Islam. Banyak berlaku, terutama di negara seberang kita, di Indonesia, bom di Bali, dan berbagai-bagai tempat lagi. Mereka itu membunuh umat Islam yang tidak ada dosanya. Jadi keutamaan ahli sunnah wal jamaah, mazhab Imam Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi merupakan representatif ahli sunnah wal jamaah dan al-firqah an-najiyah. Inilah golongan yang selamat.
Kerana begitu banyak di dalam mazhab ini memiliki sekian banyak keutamaan yang telah pun diisyaratkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi adalah dalil daripada Al-Quran sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah SWT akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Inilah ayat yang menunjukkan peranan ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada di antara mereka itu yang murtad, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Jadi ayat ini memberikan penjelasan bahawa apabila orang-orang yang beriman menyatakan murtad atau keluar daripada Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang Allah cintai dan mencintai Allah. Jadi persoalannya, siapa yang dimaksudkan dengan kaum yang Allah cintai dan mencintai Allah? Maka hadis baginda Nabi SAW menjelaskan an Iyad al-Asy'ariyah radhiyallahu anhu ta'ala. Iyad al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala berkata, qala lamma nazalat fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Ayat tadi, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ketika ayat ini turun, Allah SWT akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hum qaumu hadha, sambil menunjuk kepada Abu Musa al-Asy'ari, wa asyara ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Mereka adalah kaumnya laki-laki ini. Maka hadis ini memberikan penjelasan bahawa kaum yang mengikut Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kaum yang dicintai oleh Allah dan juga kaum yang mencintai Allah. Hal ini berarti menghantarkan kepada kesimpulan bahawa pengikut mazhab al-Asy'ari adalah kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka juga mencintai Allah. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahawa setiap terjadi penisbatan kata kaum kepada seorang Nabi di dalam Al-Quran, maka yang dimaksudkan adalah pengikut Nabi tersebut. Dan sudah tentu Abu Hasan al-Asy'ari dan pengikut mazhabnya termasuk kaum Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Dan inilah yang dijelaskan di dalam ayat dalam surah Al-Maidah ayat ke-54. Ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi ahli tafsir terkemuka dalam tafsirnya. Qala Qushairiyu fa'adba'u Abil Hasani min fawq qaumih la'anna kullu mawdi'in udhifu fihi qaumun ila nabi aridu bihil atba'. Al-Qushairi berkata, pengikut mazhab
Abi Al-Hasan Al-Asy'ari termasuk kaum Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, kerana setiap terjadi penisbahan kata kaum terhadap seorang Nabi di dalam Al-Quran, maka yang dimaksudkan adalah pengikutnya. Jadi penyataan Al-Qushairi tadi itu senada dengan penyataan Al-Imam Al-Bahaki dalam Risalah Al-Asy'ariyah yang dikutip oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir Dimashqi di dalam Tabyin Kizb Al-Muftari ketika memberi komentar kepada hadis yang sama. Imam Al-Bahaki menjelaskan bahawa sabda Nabi SAW tentang kaum Abu Musa Al-Asy'ari tersebut ada kaitan dengan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya dan majoriti umat Islam. Dalil yang kedua, hadis sahabat Bishr Al-Qasami radhiyallahu ta'ala an Bishrin Al-Bishril Qas'ami radhiyallahu ta'ala annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu lituftahanna Qustantinatu falini mil amiruha wali'anal jaisu zalika jais. Daripada Bishr Qas'ami radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak umatku akan benar-benar menaklukkan kota Konstantinopel, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin penaklukan itu dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan penakluk tersebut. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memuji orang-orang yang menakluki Konstantinopel sebagai sebaik-baik pasukan dan sebaik-baik panglima. Ternyata Konstantinopel ditakluk pada hari Selasa 20 Jamadul Ula 853 Hijrah ataupun bersamaan dengan 29 Mei 1453 Masihi. Siapa dia? Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih bin Sultan Murad Khan Al-Utsmani. Jadi dia bersama dengan pasukannya termasuk pengikut setia Ahli Sunnah wal Jamaah mazhab Al-Asy'ari, mencintai kaum sufi, bertawasul dengan para nabi dan para wali, mengikut tarikat sufi dengan pembimbing spiritual, ada mursyid tarikatnya, seorang ulama sufi terkemuka pada saat itu, iaitu Syekh Aqai Samsuddin. Mereka juga tekun mengadakan maulid Nabi SAW dan tradisi sufi lainnya. Berarti hadis itu memuji kepada pengikut mazhab Asy'ari dan Al-Maturidi kerana ajarannya sama dengan yang diikuti oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi itulah di antaranya yang nak kita ikut majoriti ulama. Baik. Dalil yang ketiga, hadis daripada sahabat Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu qaumin min bani tamimin faqala qabbalul bushra ya bani tamimin qalu basyartana fa'atina fadaqalan nasun min ahlil yaman faqala qabbalul bushra ya ahlul yamanin idza lam yaqbalha banu tamimin qalu qabilna ji'na qala natafannaha fid dini walinas alaka an awal hadzal amri ma kana qala kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu wa kana ashruhu alam ma'i thumma khalaqas samawati wal ardi wa kataba fi dzikri kulla syai'. Daripada Imran bin Husain berkata, aku bersama Nabi SAW, tiba-tiba datanglah kaum dari golongan Bani Tamim penduduk Najd. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka, terimalah khabar gembira. Wahai Bani Tamim, mereka menjawab, engkau telah memberi kami khabar gembira kepada kami. Oleh kerana itu, berilah kami harta benda. Lalu datanglah orang-orang dari penduduk Yaman.
Nabi SAW berkata kepada mereka, terimalah khabar gembira wahai penduduk Yaman, kerana Bani Tamim tidak mahu menerimanya. Penduduk Yaman menjawab, kami menerima khabar gembira itu wahai Rasulullah dengan senang hati. Kami datang kemari untuk mempelajari ilmu agama dan untuk menanyakan perihal permulaan apa yang ada di dunia ini. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, Allah itu ada pada saat sesuatu apapun belum ada. Arasy-Nya Allah itu di atas air. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dan mencatat segala sesuatu dalam lauh mahfuznya. Baik. Jadi hadis ini memberikan gambaran tentang perbezaan karakter penduduk Yaman dengan penduduk Bani Tamim yang tinggal di Najd. Penduduk Yaman yang hatinya sangat lembut dan sangat halus. Karakter mereka mudah menerima dan mematuhi kebenaran serta mementingkan ilmu agama daripada meminta harta benda atau kekayaan duniawi. Hal tersebut berbeza dengan kaum Bani Tamim yang tinggal di Najd, yang tidak memiliki kepedulian langsung terhadap ilmu agama, tetapi lebih mementingkan harta benda dan meminta kekayaan duniawi kepada Nabi SAW. Penduduk Yaman memiliki kemahuan yang keras untuk mengetahui dan menanyakan persoalan penting dalam pandangan agama, iaitu berkenaan dengan keesaan Allah yang bersifat qadim, tidak ada permulaannya. Alam ini yang bersifat baru, hudus, yang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perbahasan ilmu tauhid. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama ahli hadis seperti Imam Al-Bahaqi dan lain-lain berpandangan bahawa karakter Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang sangat gemar mendalami ilmu akidah dan menjadi pemimpin, sehingga kan menjadi pemimpin mendalami atau pemimpin ahli sunnah wal jamaah dalam bidang akidah, merupakan karakter bawaan daripada leluhurnya yang memiliki cita-cita yang luhur untuk menguasai ilmu pengetahuan dan mendalami persoalan akidah yang sangat penting dengan bertanya secara langsung kepada baginda Nabi SAW. Dalam hal ini, Al-Imam Al-Bahaqi berkata, Qala Abu Bakril Baihaqi wa fi su'alihim dalilun ala annal kalama fi ilmu usuli wa hadisil alami mirasun la auladihim an ajadadihim. Al-Imam Abu Bakar Al-Bahaqi berkata pertanyaan tersebut daripada penduduk Yaman kepada Nabi SAW menjadi bukti bahawa kajian tentang ilmu akidah dan barunya alam telah menjadi warisan keluarga Al-Asy'ari daripada leluhur mereka secara turun-temurun. Baik, daripada waris-waris mereka itu. Berdasarkan keterangan itu, maka tidaklah pelik apabila di kemudian hari nanti dari kalangan suku Al-Asy'ari lahir seorang ulama yang menjadi pemimpin Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami dan mempertahankan akidah yang diajar oleh baginda Nabi SAW dan sahabatnya, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Baik. Itulah yang dapat kita bahaskan pada pagi ini. Kita akan masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu tentang ketuhanan ilahiyat. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini yang membuktikan bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang telah menjadi pemimpin mazhab yang kita ikuti dalam akidah, dalam tauhid, maka itulah yang telah pun diperakui oleh baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan sedikit perbahasan ini dapat memberi kepada kita kekuatan dalam usaha untuk memantapkan akidah kita. Belajarlah akidah dengan sebenar-benarnya, bersungguh-sungguh, agar kita tidak terpengaruh dengan aliran-aliran firqah-firqah yang sesat yang membawa kepada kemusnahan umat Islam, terutama sekali di negara ini. Hazza wa billahi taufiq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.